Okey, itu dia. Auda Brunei Media, maafkan saya, Brunei Media Conference and Exhibition yang akan kita bicarakan pada kali ini Ya. menerusi wawancara kita. Dan Auda bersama dengan tetamu kita ataupun narasumber kita yang kita bawa ke Studio Rampai Pagi pada pagi ini. Ada 3 orang narasumber kita. Baik, kita perkenalkan dahulu yang di sebelah kiri saya, betul-betul di sebelah kiri saya, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Arifin bin Datuk Paduka Haji Abu Bakar, merupakan Ketua Bahagian Perhubungan Awam selaku Setiausaha. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya kembali. Ya, hari ini Hari Raya ke-13 ya? Ke-13. 13 13 Syawal, Syawal. maafkan saya. Baik, dan seterusnya. Atul. Dan seterusnya kita bersama tetamu undangan kita iaitu Ahmad Nabil Fikri Haji Mahruf, iaitu selaku Sel Eksekutif City Neon Display dan Construction Sdn Bhd. Betul ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah Ahmad Nabil iaitu Abdul Wafi Haji Abdul Rahman, iaitu Naib Presiden Kudus. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Kita akan bersama untuk mengetahui lebih jelas ya mengenai dengan wawancara kita pada hari ini, Brunei Media Conference and Exhibition ataupun MIC. Jadi kita mulakan bersama Yang Mulia Tuan Arifin terlebih dahulu ya. Ya. Silakan. Ya, sebagai mukadimahnya, mungkin kita ingin mengetahui akan mengenai dengan forum mungkin ya, forum dan juga seminar nanti akan dijelaskan secara rincinya. Silakan Tuan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih. Bersempena dengan MICE 2021 ini, nanti Kementerian Hal Ehwal Agama selaku penganjur bersama acara ini akan mengadakan 2 acara, iaitu yang pertama ialah acara forum dan kedua adalah persidangan, yang mana forum yang bertajuk pemerkasaan wakaf ke arah kesejahteraan negara akan berlangsung pada 19 Syawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 1 hari bulan Jun 2021. Forum ini akan berlangsung di Dewan Persidangan Utama ICC Brakas. Manakala persidangan antarabangsa pendidikan fiqh az-zakat akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 23 dan juga 25 Syawal 1442 Hijrah bersamaan dengan 25 dan juga 27 maafkan saya, yang akan berlangsung pada 5 dan 7 Jun 2021 bertempat di Dewan Ta'lim College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Okey. Dan apakah antara tujuan ataupun objektif forum ini, forum dan juga seminar ini diadakan? Adapun objektif antara lain, objektif forum ini adalah bagi memberi kefahaman mengenai dengan wakaf, di samping mengetengahkan akan peranan wakaf itu dalam membantu dan juga menstabilkan ekonomi sesebuah negara. Demikian juga antara objektifnya adalah bagi menyampaikan apa-apa isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan zakat. Dan manakala seminar akan mengetengahkan ataupun memfokuskan kepada fiqh az-zakat itu sendiri dan bagaimana institusi zakat berperanan di negara kita ini maupun secara global. Demikian juga seminar itu akan cuba mendekati apakah program-program yang diperkenalkan bagi membantu asnaf-asnaf yang menerima zakat. Dan bagi anda penonton yang baru saja bersama kami, kita ketika ini mengikuti satu wawancara sebagai segmen terakhir kita, Brunei Media Conference and Exhibition, dan ada 2 sebenarnya yang akan kita bawakan, iaitu forum dan juga seminar. Jadi kita akan fokus mengenai dalam forum terlebih dahulu. Kalau tadi sudah kita mengetahui antara tujuan dan juga objektif. Mungkin soalan seterusnya saya untuk tadi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dalam forum ini. Mungkin dapat dikongsikan juga ya antara topik-topik ya yang akan dibincangkan serta pembentangan Tuan ya ataupun speakers semasa forum
itu nanti diadakan? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Seperti yang dinyatakan tadi bahawa fokus tajuk bagi forum adalah mengenai pemerkasaan wakaf itu sendiri. Manakala panel bagi forum berkenaan, forum ini akan dipengerusikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam Haji Akbar daripada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Manakala 3 panel akan diperkenalkan di forum tersebut, yang mana wakil-wakil panel ini terdiri daripada negara Brunei Darussalam, negara jiran kita ni iaitu negara Malaysia dan juga daripada Republik Singapura. Yang mana panel daripada negara Brunei Darussalam adalah Yang Mulia Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei. Manakala panel daripada negara Malaysia adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Faisal Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah. Manakala panel daripada Singapura adalah Yang Mulia Puan Dewi Hartati Surtati, Director of Asset Policy and Endowment daripada Majlis Ugama Islam Singapura. Ya, okey. Jadi bagi yang berminat ni Tuan untuk menyertai forum ini, bagaimana cara untuk mereka mendaftar dan mendapatkan maklumat lanjut? Ya, bagi forum ini penyertaan adalah melalui jemputan sahaja, yang mana kita akan menjemput hanya seramai 105 orang peserta yang terdiri daripada pengamal undang-undang, terdiri daripada hakim, peguam bela, peguam cara dan juga penggubal-penggubal dasar serta ahli-ahli akademik di negara ini. Akan tetapi forum ini akan disiarkan secara langsung dan insya-Allah Kementerian Hal Agama akan menyediakan satu pautan ataupun link bagi orang ramai dapat mengikutinya secara live nanti. Okey, itu dia. Mengenai dengan forum kita sudah mengetahui. Nanti kita akan sambung dengan seminar ya. Kita akan bersama tetamu dengan seterusnya. Baik, kita akan bersama dulu bersama dengan Ahmad Nabil mungkin ya. Ya, bagi mewakili Siti Neon selaku sel eksekutif ya. Mungkin dapat dijelaskan ya. Kita difahamkan turut diadakan aktiviti pameran dan juga jualan ya bersempena dengan Minggu Islamik iaitu pameran Heart of Islam ya. Mungkin boleh tuan kongsikan serba sedikit mengenai dengan expo tersebut dan bilakah ianya akan diadakan? Okey. Sempena Brunei MYCE 2021 itu di mana ia akan diadakan sepanjang bulan Jun minggu hadapan, akan diturut diadakan 4 expo berbeza mengikut tema-tema yang ditetapkan, iaitu tema Islamik pada minggu pertama, minggu kedua hutan, minggu ketiga teknologi digital dan minggu keempat tenaga. Pada minggu pertama ini nanti akan diadakan pameran atau expo Heart of Islam yang akan bermula pada 1 hingga 6 hari bulan Jun 2021 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Syarikat Siti Neon selaku event organizer juga akan bekerjasama dengan pihak Kudus Event Management dan Al-Hufaz Management bagi pengisian aktiviti dan program sepanjang expo tersebut. Ya, itu dia sepanjang bulan Jun ini pameran akan diadakan. Baik, untuk Abdul Wafi Haji Abdul Rahman selaku Naib Presiden Kudus. Jadi selain daripada aktiviti pameran dan jualan, adakah terdapat program dan aktiviti lain yang diadakan dan adakah ianya dibukakan untuk kunjungan orang ramai? Macam mana ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang pameran MYCE diadakan, khususnya untuk minggu depan itu dengan bertemakan Islamik, setentunya untuk mewarnai dan meriahkan lagi suasana, akan ada pameran dan juga aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh pihak Kudus Event Management itu sendiri, yang mana untuk tema Islamik daripada Kudus sendiri akan mengadakan 4 aktiviti utama. Yang mana yang pertama iaitu aktiviti Edu Poli Islam, kemudian yang kedua Treasure Trade, yang ketiga Quran in Braille dan yang keempat Kekazi. Yang mana secara menyeluruhnya
Aktiviti pertama iaitu Edupoli Islam yang mengambil konsep daripada permainan monopoli asalnya. Cuma ditransformasikan kepada pendidikan dan dihayati lagi dalam elemen-elemen Islam di dalamnya. Jadi dijadikannya sebagai Edupoli Islam. Dan konsepnya sama macam monopoli Islam, cuma ada sedikit perubahan dari segi format permainannya. Kemudian yang kedua iaitu Treasure Trade, yang mana Treasure Trade ini adalah satu aktiviti yang kami telah laksanakan pada siri ketiga Brunei Unified yang telah berlangsung pada bulan Ramadan yang lalu, dan kami bawa lagi sekali program ini ke dalam acara MYCE minggu depan insyaAllah. Dan untuk Treasure Trade ini kami memfokuskan kepada kanak-kanak yang berusia seawal 3 tahun hingga 10 tahun. Kalau Edupoli Islam tadi kami bukakan kepada orang ramai, khususnya untuk para pelajar. Kemudian yang ketiga adalah Quran in Braille, yang mana Quran in Braille ini dikendalikan oleh tim JAPEM itu sendiri, Jabatan Pembangunan Masyarakat, menerusi Pusat Bahagia. Dan aktiviti ini merupakan aktiviti membaca Al-Quran menerusi kaedah Braille. Dan kami expose aktiviti ini bukan hanya kepada mereka yang hilang penglihatan, malah kami juga expose, bukakan kepada orang ramai untuk sama-sama mempelajari dan juga turut merasai bagaimana pembelajaran bagi orang yang kurang upaya secara alami ataupun secara mendatang. Dan untuk yang aktiviti keempat itu Kekazi, singkatan daripada perkataan kenali kalimah zikir. Kekazi. Jadi aktiviti ini ia menekankan tentang kalimah-kalimah zikir harian yang sebenarnya yang sering kita amalkan tetapi mungkin ada yang terlupa. Jadi aktiviti ini turut menekankan tentang bagaimana kita nak memahami dalam satu-satu senario dalam kehidupan kita ni, dan apakah zikir yang perlu kita sebut di dalam senario tersebut. Dan selain daripada keempat-empat aktiviti utama ini, kami juga turut mengadakan beberapa aktiviti yang juga dikendalikan oleh Al-Hufaz Management. Kemudian ada juga aktiviti seperti mewarna bagi kanak-kanak, bergambar di photo booth. Kemudian kami juga ada mengadakan Caregiver Support Center dan pelbagai lagi jenis aktiviti. Dan insyaAllah Al-Hufaz Management juga akan turut bersama-sama dengan kami di ACC nanti, yang juga akan mengadakan beberapa aktiviti seperti hafazan surah-surah lazim, pertandingan azan dan juga pertandingan tausyid insyaAllah. Ya. Banyak juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan ya, dan ianya mengambil fokus juga kepada kanak-kanak. Ya, betul. Ini salah satu pendidikan asas untuk anak-anak Ketani agar mereka ini terdedah dengan sesuatu perkara dan juga pendidikan yang sangat baik. Jadi Ketani berbalik kepada Yang Mulia Tuan Arifin ya. Kalau tadi memperkenalkan dan juga memperjelaskan mengenai dengan forum, dan sekarang mengenai dengan seminar. Apa yang kita ketahui, seminar itu persidangan antarabangsa pendidikan fiqh al-zakat. Kalau tadi sudah Ketani mengetahui mengenai dengan tujuan dan juga objektif ya, mengenai dengan seminar ini, mungkin Tuan boleh mengongsikan antara topik-topik yang akan dibincangkan serta pembentangan ataupun speaker semasa forum, maksud saya semasa seminar ini diadakan. Terima kasih. InsyaAllah persidangan ini akan membawakan beberapa subtema, yang mana ada hampir lebih daripada 15 subtema disediakan bagi persidangan ini. Antara lain ialah fiqh az-zakat, konsep falsafah dan pemikiran serta kaitannya dengan ekonomi. Yang kedua adalah peranan institusi zakat itu dalam pembangunan ekonomi dan ummah. Manakala ketiga adalah bagaimana pemerkasaan kutipan agihan zakat, dan yang kelima adalah penakrifan asnaf fi sabilillah, al-gharimin, Ibnu Sabil dan ar-riqab menurut fuqaha. Di dalam persidangan ini ada 3 kertas perdana akan dibentangkan, yang mana kertas perdana pertama akan dibentangkan oleh Yang Mulia Pengiran Datuk Seri Paduka Pengiran Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Manakala kertas perdana kedua akan disampaikan oleh yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Manakala kertas perdana ketiga akan disampaikan oleh Yang Mulia Datuk Seri Setia Awang Haji Mutusin bin Baki, Ahli Majlis Agama Islam. Dan terdapat 3 kertas utama juga akan dibentangkan di persidangan itu nanti, yang mana kertas utama pertama akan dibentangkan oleh
Yang Mulia Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Manakala kertas utama kedua akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Sahibul Samahah Datuk Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti dari negeri Johor, Malaysia. Manakala kertas utama ketiga akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Sahibul Samahah Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Timbalan Mufti Negeri Selangor, Malaysia. Selain daripada kertas perdana dan juga kertas utama, ada hampir lebih daripada 17 kertas kerja juga akan dibentangkan di persidangan itu nanti, yang akan dibawakan oleh pembentang-pembentang kita dari dalam negara dan juga daripada luar negara, seperti daripada Universiti Islam Malang, daripada Universiti Prince of Songkla, Thailand dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Ya, itu dia mengenai dengan seminar seperti yang dinyatakan tadi di awal perbincangan ataupun wawancara kita. Untuk seminar ianya diadakan selama 2 hari. 23 dan 25 Syawal, iaitu bersamaan pada 5 Jun. 5 dan 7 Jun. 5 dan 7 Jun. Baik. Dan penyertaannya pula bagi seminar ini mungkin dapat dijelaskan ya. Bagaimana tu? Penyertaannya adalah melalui jemputan secara berkuota dan keramaian peserta dianggarkan adalah sebanyak 400 orang peserta. 400. Jika tadi bagi forum 150 orang peserta saja ya. Dan bagi persidangan ini akan disediakan sebanyak 400 peserta, terdiri daripada tenaga pengajar dan juga ahli-ahli akademik daripada institusi pengajian tinggi tempatan dan juga daripada pihak-pihak wakil-wakil daripada kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Seperti mana juga forum, insya-Allah persidangan ini akan juga disiarkan secara live dan orang ramai akan dapat mengikutinya secara live melalui pautan yang akan dikongsikan dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Alhamdulillah. Dah pun dapat hadir ke semuanya sebab terhad. Jadi boleh mengikuti secara live. Ya, mengambil kira norma baru. Yang penting mematuhi SOP ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu undangan kita untuk sama-sama memberikan dan juga menjelaskan ya mengenai dengan wawancara kita Brunei Mid-Year Conference and Exhibition. Jadi, baik, terima kasih sekali lagi. Kita perkenalkan kepada tetamu-tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Arifin bin Datuk Paduka Haji Abu Bakar, merupakan Ketua Bahagian Perhubungan Awam selaku Setiausaha. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Dan juga kepada Ahmad Nabil Fikri bin Haji Mahrub, merupakan Sales Eksekutif City Neon Display and Construction Sdn Bhd. Terima kasih. Dan juga untuk tetamu kita Abdul Wafi Haji Abdul Rahman, merupakan Naib Presiden Kudus ya. Terima kasih diucapkan. Terima kasih juga diucapkan. Baik, alhamdulillah semuanya telah jelas. Ya, sekali lagi ianya diadakan pada 19 hari Syawal, itu bagi forum, dan 23 dan 25 bagi Syawal bagi seminar, itu bersama 5 dan juga 7 Jun.